Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat datang lagi ke channel saya. Kita sambung video ini dalam tajuk 6.2. Ini bahagian 2. Siapa yang tak tengok bahagian 1 boleh tekan di playlist dan boleh tengok untuk bahagian 1. Alright, dalam bahagian 1 saya dah ceritakan bahawa apakah yang dimaksudkan, what is known as nuclear energy, and what is the example of reaction that produce nuclear energy. Apakah tindak balas yang boleh menghasilkan tenaga nuklear? Jawapannya apa? Ada 3. Jawapannya ada 3. Sama ada decay, radioactive decay, perebutan radioaktif. Kedua, dalam video yang lepas, nuclear fission, belah, ataupun nuclear fusion, gabung. Tiga-tiga ni menghasilkan tenaga nuklear. Okay, tenaga nuklear. So hari ni untuk video ni kita akan investigate bagaimana kita boleh mengukur tenaga nuklear tersebut. Siapa yang come out dengan idea ni, dan bagaimana atau apa formula dia, apakah relationnya. Okay, kita tengok dulu slide yang pertama untuk part 2 ni. We are going to investigate the relationship, hubungan antara energy release, tenaga tu, E tadi tu, yang saya letak sebagai simbol E, during nuclear reaction and mass defects. Okay, kita nak hubung kaitkan, nanti saya tulis ya, tenaga yang kita panggil sebagai tenaga nuklear tadi tu dengan mass defects. Saya percaya awak mesti pernah dengar. Saya tak tahu awak ingat lagi ke tak ingat dah. Mass defect ni awak belajar masa form 3, memang awak belajar. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia cacat jisim. Okay, cacat jisim. So mass defect ni bukan mass, ia adalah M dekat sini bukan bermaksud mass sahaja, tetapi mass defect. Okay, hati-hati. Nanti awak diperkenalkan kepada formula, awak ingat M tu adalah mass sahaja. So it is not as simple as just a mass, it is mass defect. So kena kenal dulu apa itu mass defect. Okay, sebelum tu macam biasa ada pengenalan sikit. Kalau awak jumpa perkataan AMU, awak tengok soalan, awak jumpa perkataan AMU, that stands for Atomic Mass Unit. Atomic Mass Unit ni sebenarnya adalah satu contoh ataupun satu cara kita mengira jisim atom. Kan kita, kalau kita nak beli gula, kita ada gula paket-paket kan, sekilo. Satu paket tu sekilo. Kalau kita beli 5 kilo. Itu cara kita mengukur jisim. Badan kita pun kita letak, kita berdiri atas penimbang, kita dapat baca. Contohnya 80 kg, 100 kg. Yang tu adalah jisim kita. That is how kita measure jisim objek yang besar. Tapi kalau kita nak measure jisim atom, kita tak boleh ambil atom tu. Contohlah kita ambil uranium punya atom, kita cabut satu, kita letak atas penimbang. InsyaAllah tak keluar apa-apa bacaan. Because the measurement of mass of atom is very very small measurement. Satu ukuran yang sangat kecil. So kita tak boleh letak dia dalam satu penimbang yang baca dalam unit kg. Nescaya kita tak dapat bacaan. So AMU, to put things as simple as this, kita nak kenal apa itu AMU. AMU ni satu cara mengukur jisim atom. Sebab apa kita guna AMU? Kerana jisim atom adalah sangat-sangat kecil. So the mass of atom is too small and difficult to measure if we are to use grams or kilograms. Okay, sama macam saya sebut tadi lah. So cerita dia, jisim atom kita tak boleh ukur terus dalam unit kg. Kita tak boleh ukur terus dalam unit gram. So kita akan guna satu unit lain yang jauh lebih kecil. Kita panggil dia AMU. Contohnya 0.02 AMU. Kalau awak jumpa suatu nombor, lepas tu sebelah dia ada tulisan AMU, this stands for Atomic Mass Unit.
The whole thing here is just a mass. Kita panggil dia GSIM. GSIM. Kenapa pula bukan dalam kg, bukan dalam G? Sebab ini adalah GSIM atom. GSIM atom adalah sangat kecil. So kita guna unit lain yang lebih sesuai. Okay, saya tak nak baca yang panjang-panjang tu, kita teruskan. Okay, cuba tengok reaction ni. Apakah jenis reaction yang berlaku dekat sini? Cuba tengok apa jenis reaction. Kita ada neutron. Lepas tu neutron tu berlanggar dengan uranium 235, menghasilkan uranium 236, dan akhirnya uranium 236 tu split into 2 nuclei. So this is nuclear fission. Siapa yang tak dapat lagi jawab nuclear fission, tengok bahagian 1 sekali lagi. So kita belah satu uranium yang mempunyai nukleus yang berat. Okay, berat. Lalu menghasilkan nuklei, 2 nuklei yang lebih ringan. Okay, pada masa yang sama kita hasilkan satu bentuk tenaga yang sangat besar. Alright. Kat sini kita nak fokus kepada GSIM dia. Cuba kita tengok. The total mass of the decay product is always less. Keyword dia adalah less than the total mass of radioactive nucleus. Macam ni ya. Apabila kita kira jumlah GSIM sebelum fission berlaku. Jumlah ya. So jumlah mass neutron. Macam mana dapat 1.00867 ni? Ambil daripada sini. Okay, kenapa 1.00? Sebab neutron mass number dia 1. Kita tambahkan dengan uranium 235 punya GSIM. Okay, 235.04392. Mana dapat 235 point something ni? Kerana mass numbernya adalah 235. Okay. So kita round off yang belakang tu, kita tulis di bahagian atas. Tu cara dia lah. Alright, kita dapat 236.05259 AMU. Okay, kita simpan nombor ni. Kita cuba bandingkan dengan total mass after. So semua yang ada kat sini ni, kita tambahkan GSIM-nya. Okay, just to make sure kita tambah semualah. Bila kita tambah-tambah, kita dapat total mass untuk after the reaction ataupun after the fission is 235.86653. Bila kita perhatikan, GSIM selepas berlakunya fission adalah lebih rendah, less. Cuba tengok betul-betul lah. Dekat sini saya tanda lagi sekali. Yang ini 235, yang ini 236. Berlakunya pengurangan. Kan kalau kita ada Lego kan. Nah, dah Zahin dah. Mari sini. Muhammad. Nah. Cakap apa? Sama. Okay. So, by right, sebenarnya kalau kita macam cerita saya bagi tahu tadi. Kalau kita ada Lego kan. Lego, kita pecahkan, belahkan dua. Sebelum dengan selepas, kita timbang Lego tu, confirm GSIM-nya sama. Okay, confirm. Katalah kita ambil satu Lego 1 kg. Kita letak atas penimbang, kita measure GSIM dia 1 kg. Lepas tu kita hempuk dia, kita pecahkan. Pecah, tak kisahlah berapa bahagian. Kita ambil semua yang pecah-pecah tadi, kita letak atas penimbang. Supposedly dapat 1 kg juga GSIM dia. But not for this case. Tak berlaku dekat sini. Terdapat pengurangan. GSIM tadi tu sepatutnya sama, tapi telah berkurang. Pergi mana? Okay, dengar ayat saya ni. Yang ni untuk awak dapat jalan cerita dia. Pergi mana GSIM yang hilang tadi? GSIM yang hilang tadi, atau dipanggil sebagai cacat GSIM tadi, adalah berapa banyak GSIM yang telah lost. This loss of mass is known as the mass defect. So apa maksud mass defect? Kenapa dipanggil defect? Kerana ada berlakunya kecacatan dalam GSIM. Sepatutnya sama banyak, tapi tak berlaku macam tu. Ada terkurang sikit. So berapa banyak yang terkurang tu dikenali sebagai mass defect.
Okay. Dan physicist mengkaji, akhirnya found out that the mass defect, jisim yang telah hilang tadi, sebenarnya telah bertukar kepada tenaga. Okay. Yang tu ending cerita dia. Cerita dia macam ni. Kalau awak ambil suatu nukleus yang lebih berat, heavy nucleus, you bombard the nucleus with neutron. Awak langgar nukleus yang berat tadi tu dengan neutron. Sebab apa? Kita nak belah dia. So, dalam proses ni uranium akan terbelah kepada 2. Bila terbelah kepada 2, walaupun awak kira jisim sebelum dengan selepas, awak dapati bahawa terdapat pengurangan jisim. Sepatutnya sama, tetapi berkurang jisimnya. Dalam real case, jisimnya berkurang. So, kenapa berkurang? Sebenarnya, Einstein found out that, ni saya sebut Einstein teruslah. Einstein found out that the mass is converted, the mass defect is converted into that particular energy, which is later known as nuclear energy. So, cacat jisim tadi tu telah pun berubah kepada tenaga. Okay. So, bila kita kira, kita ambil total mass before, kita tolak dengan total mass after, kita akan dapat mass defect. Okay. Nampak tak cara menulis dia tu? 0.18606 AMU. Okay. Ni mass defect. Okay. Kadang-kadang kalau KBSM, saya tak pasti KSSM akan guna ke tak simbol ni, tapi saya bagi tahu dulu beforehand lah. Kadang-kadang soalan juga boleh tulis dalam bentuk simbol AMU ni, simbol yang lain. Contohnya 0.18606 U. Dia guna perkataan huruf U semata-mata. Okay, huruf U semata-mata. So it refers to the same thing. Dia tulis AMU ke, dia tulis U ke, dua-duanya merujuk kepada atomic mass unit. Okay. So, macam mana physicist boleh kira tenaga nuklear yang kita sebutkan tadi? So, this is summarized by using the formula E equals to mc squared. Okay. Formula yang kita boleh kata sangat terkenal dalam fizik lah. E sama dengan mc kuasa 2. So, E itu apa? E itu adalah jumlah tenaga yang dilepaskan, yang merujuk kepada tenaga nuklear. M itu bukannya semata-mata jisim, tetapi M merujuk kepada mass defect. Hati-hati, mass defect. Dan C yang dikuasa 2 itu, C itu merujuk kepada hal laju cahaya di dalam vacuum. Nilai C ni apa? Awak boleh dapat daripada kalkulator. 3 darab 10 kuasa 8. Itu nilai C. Kalau nak tekan kalkulator, awak tekan constant 28. Okay, awak tekan sini, constant 28. Awak akan dapat C0. Kalkulator akan bagi awak simbol C0. Ada kosong dekat bawah tu, C0. Okay. So, tekan sama dengan awak dapat 2.99 darab 10 kuasa 8. Kita round off, dapat 3 darab 10 kuasa 8 lah. Meter per second. Alright, satu lagi. Untuk awak guna formula ni, pastikan mass defect awak tu dalam kg. Okay, mesti tukar kepada kg. So, unit AMU tadi, katalah tadi 0.186. Okay, 0.186 AMU. Okay, ini masih lagi dalam unit AMU. Masih lagi dalam unit AMU. Awak kena tukar ni kepada kilogram. Macam mana nak tukar? Kita akan pakai persamaan ini. Bukan persamaan pun, pertukaran ataupun value ni lah. 1 AMU sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Itu untuk 1 AMU. So, pertukaran dia tu adalah 1 AMU sama dengan banyak tu. Kalau 0.186 AMU berapa kg? So, kita just darab. So, manually kita boleh buat 0.186
186 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Katalah saya kira yang ni ya. Saya contohkan je. 0.186 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So, kalkulator akan bagi awak jawapan 3.09 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Now, your mass defect has already in the unit of kilogram. Then only awak baru boleh ganti dalam formula ni. Kita akan tengok dalam contoh nanti. Okay. So, seperti saya beritahu tadi, ini yang diperkenalkan oleh Albert Einstein yang menyatakan bahawa jisim dan tenaga boleh bertukar ganti. Maksudnya jisim boleh berubah jadi tenaga, suatu tenaga boleh berubah jadi energi. Interchangeable. So dalam formula E equals to mc square ni sums up everything yang kita tengah bincang ni lah. So sebenarnya kita tengah bincang bahawa terdapatnya cacat jisim. Sepatutnya jisim sebelum dengan selepas reaction sama. Tapi bila kita tengok dan kita uji, terdapat pengurangan jisim. That loss of mass is known as mass defect. And apa berlaku kepada mass defect ni? Penting ke? Penting. Kerana mass defect tu telah bertukar kepada tenaga nuklear. Okay. So, kita tengok contoh yang pertama. Okay. So, equation below shows a radium 226. Okay, ni saya guna highlighter kejap ya. Radium 226. Ini dia, radium 226. Decay into radon 222. Radon 222. Ni proses decay by emitting alpha particle. Mana alfanya? Ni dia. Helium 42 adalah partikel alpha. Kalau tak ingat lagi, pergi tengok balik 6.1. Okey. So, apa kaitan dia dengan tajuk ni? Kan saya bagi tahu dah bahawa dalam 3 jenis reaction ni boleh membebaskan tenaga. Pertamanya apa? Decay, radioactive decay, nuclear fission, nuclear fusion. Yang ni yang pertama, decay. So, dalam proses decay ni menghasilkan tenaga. Soalan bagi ni, given the mass of radium banyak ni, radon banyak ni, dan helium banyak ni. Calculate the nuclear energy release. Soalan minta apa ni? Kena clear bahawa soalan minta energy release. Dan tak perlu soalan tulis tenaga tu tenaga nuklear sebenarnya. Awak kena tahu dah bahawa semasa decay, semasa fission, semasa fusion, tiga-tiga menghasilkan tenaga nuklear. So macam mana nak hasilkan nak kira tenaga nuklear? Kita pakai formula E sama dengan mc kuasa 2. So kita tengok apa masalah kita untuk pakai formula ni. Okay. Pertama, kita sudah pun ada C square. C ni adalah halaju cahaya. Nampak tak kat sini dia bagi awak 3/10 kuasa 8. Kalau dia tak bagi pun awak boleh tekan constant 28. Yang tu tak ada masalah. Tinggal satu je kerja kita. Kerja kita adalah mencari nilai mass defect. Yang ni kita tak tahu lagi mass defect berapa. Okay. Dan kita boleh cari mass defect tu. Jom kita cari. So, macam mana nak kira mass defect? Ingat balik, dalam beberapa minit yang lepas, mass defect atau simbolnya M tu, kita mesti ambil total. Okay, total apa? Total mass before decay. Dalam kes ni kita decay. Kita tengah handle berkaitan dengan decay. So saya guna perkataan decay. Total mass before decay tolak dengan total mass after decay. Sorry, tulisan buruk. Right. Bila sebut tentang total, kita kena tambah semua yang sebelum anak panah ni. Ni anak panah dia kan, decay ni. Okay. So sebelum RA 226.
Kita copy saja kat sini mass dia 226.54. Okay, kita dapat dah yang sebelum. Tolak dengan selepas. Okay, selepas kita ada dua ni. Ada dua nukleus kat sini. Pertama RN222. So 222.018. Mana dapat? Ni ha. Copy saja. Tambah. Kenapa tambah? Sebab kita nak total yang selepas. Helium. Helium jisimnya adalah 4.003. Selesaikan matematik ni. Kita akan dapat nilai cacat jisim untuk decay ni. So, kita fast forward ke depan. Awak akan dapat 0.519 AMU. Okay, dekat sini pelajar kena tahu bahawa awak masih lagi mendapat cacat jisim dalam unit AMU. Dekat sini pelajar bila buat latihan nanti, mulalah dia terlupa. Dia ingat yang ni dah boleh ganti dah. Dah kelang kabut, dah boleh ganti dah. So, ni masih lagi dalam unit AMU. Awak kena convert this mass defect into kilogram. Okay, kena convert this mass defect into kilogram. Kejap saya padam, saya ambil space kat sini. Alright. So, macam mana nak convert? Tadi saya ajar. Kalau kita nak convert dari AMU kepada kilogram, kita akan gunakan 1 AMU sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So, dalam paper tu tunjukkan pengiraan anda. Walaupun awak boleh tekan macam ni kan. Awak dah dapat 0.519 AMU tu. Awak boleh tekan terus. Di sebelah nombor tu, constant 17. Okay, constant 17 adalah untuk dapatkan simbol U. U tu refers to AMU. Awak boleh hit sama dengan je pun, terus dapat jawapan. Tapi untuk paper tu, tolonglah tulis jalan kira dia. Sebab kita nak pastikan kalau in case pemeriksa dalam skema dia tu ada pemberian markah untuk working line ni, maka awak tak rugilah markah di situ, tak terbuang markah di situ. So, pakai saja yang ni, kita darab dia, dapatlah mass defect dalam unit kilogram 8.618. Salin lah berapa banyak awak nak salin. Tak perlu awak nak round off lagi setakat ni. So, settle dalam kg. So, setakat ni kita dapatkan cacat jisim dan pastikan cacat jisim di dalam unit kilogram. So, apa perlu buat seterusnya? Ganti dalam formula terakhir kita, formula final kita. So, nak cari tenaga cacat jisim 8.618 ni darab 10 kuasa negatif 28 ni, M dia. Lepas tu C square 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2. Tekan saja kalkulator. Satu tempat lagi selain daripada mass defect, awak terlupa nak tukar kepada kilogram. Kebanyakan pelajar dekat sini, first one, dia terlupa. Kedua dekat sini, square. C tu mesti dikuasa 2 kan. Kadang-kadang awak terlampau laju, awak tekan, awak miss out kuasa 2 dekat situ. Rugi je. Rugi. Hati-hati, kuasa 2 tu mesti C tu mesti dikuasa 2 kan. So finally you'll get your final answer, which is 7.75 times 10 to the power of negative 11 joule. Okay, last one. Tempat ketiga yang selalu pelajar terlupa adalah menyatakan unit tenaga dalam joule. 3 tempat ni saya suruh awak ingat betul-betul. 3 tempat yang memang awak mostly akan terlupa. Saya tak doa supaya awak terlupa, tapi ini berdasarkan pengalaman. Pertama, mass defect, lupa tukar pergi kg. Lupa tukar pergi kg. Lupa. Terus masuk dalam formula. This is the first one. Awak kena take note. Nombor 2, awak terlupa kuasa 2. Lupa kuasa 2, nombor 2.
lupa nak kuasa 2. So dapat jawapan silap. Tempat ketiga, excited, dapat jawapan lupa unit akhir. Okay, so 3 tempat ni take note betul-betul, simpan dalam kepala. Kita tengok contoh kedua. Example number 2, the sun is the source of energy to the earth. This energy is produced by nuclear fusion. Tadi apa? Decay. Yang ni kita tengok decay. Okay, now kita tengok satu contoh lain. Nuclear fusion juga menghasilkan tenaga. Tenaga yang besar. Dikatakan satu tenaga yang sangat besar. Soalan minta apa? Calculate the nuclear energy release in joules. Okay, in joules. Memanglah kan. Alright, macam mana nak buat ni? Pertama, kena ingat awak akhirnya akan pakai formula E sama dengan MC kuasa 2. Ingat ada kuasa 2. So C dah ada dah. Nilai tu nilai fix, nilai constant. So mass defect je awak belum tahu. So macam mana nak kira mass defect? Ingat total mass before tolak dengan total mass after. Kalau ada neutron, satu neutron, maka kira sekali dengan mass neutron tu. Kalau ada 2 neutron, darablah 2 neutron tu, jisim dia. Okay, alright. Kita kira yang mass before dulu. Total, saya buat simbol sigma. Sigma tu merujuk kepada total before, B before. Alright, total mass before. Cuba kita kira yang before. Sorry, saya nak terus saja. Nanti video ni jadi panjang pula kan. So mass defect sama dengan total mass before reaction tolak dengan total mass after reaction. Jangan pelik pula B dengan A ni. Dia bukan huruf A, huruf B. B refers to before, A refers to after. Okay, so total mass before, kita ambil ni helium 2 ni, kita ambil bacaan dia ni 2.014. Tambah, kenapa tambah? Sebab kita nak total yang sebelum tu. So 3.016. Mana saya dapat ni? Semua ada kat sini. Ni tambah dengan ni dulu. Okay, kemudian tolak. Kenapa tolak? Kita nak cari berapa cacat, berapa kurang dia tu. Berapa yang telah hilang dan bertukar menjadi tenaga. So helium 4.003 tambah dengan satu biji neutron. Neutron jisim dia 1.009. Okey, kirakan ni kita akan dapat mass defect. Ingat, mestilah jawapan awak tu mula-mula dia akan dapat dalam unit AMU. Okey, syarat untuk kita gunakan formula ni, pastikan mass defect awak dalam kg. Ingat saya dah banyak kali sebut ni. Tukar dia dulu dalam kg. Macam mana nak tukar? Darab lah. 018 darab 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Mana dapat? Ni dia. Kat sini ya. Alright. Dapatlah cacat jisim awak dalam kilogram. 2.988 darab 10 kuasa negatif 29 kilogram. Okay, then only cacat jisim awak tu dalam kilogram, then only baru boleh masuk dalam formula E equals to MC kuasa 2. Padam sini. Alright. So E sama dengan cacat jisim tadi 2.988 darab 10 kuasa negatif 29. C 3 darab 10 kuasa 8. Jangan lupa kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. InsyaAllah jawapan akhir 2.69 darab 10 kuasa negatif 12 joule. Sekali lagi saya nak ingatkan 3 tempat yang pelajar selalu tersilap atau terlupa. Pertama, lupa tukarkan cacat jisim dia
dari unit AMU kepada unit kg. Nombor 1, tempat yang awak kena ingat betul-betul. 2, bila masuk dalam formula overly excited, terlupa kuasa 2. Nombor 2. Nombor 3, dapat jawapan akhir, sekali lagi excited, tak tulis unit akhir tenaga iaitu dalam joule. Okey, saya ingat banyak kali dah saya ulang. Saya harap awak boleh hadam lah. Right, sebelum kita terus kepada, saya ingat ni part 3 dah kot. Saya buat 3 part dah. Dah berapa minit ni? 30 minit dah. Sedar tak sedar. Alright, sebelum saya tamatkan part 2, cuba tengok jumlah tenaga dia ni. Jumlah tenaga untuk contoh kedua dalam kuasa negatif 12. Negatif 12 ni besar ke kecil? Kecil. Sangat kecil. Kalau awak fikir 2.69 ni, undur titik perpuluhan ke belakang atau ke kiri 12 kali. 0.0000000000269. Maksudnya very very small. Kita tengok contoh pertama. Juga dalam satu nilai yang kecil, negatif 11. 7.75 darab 10 kuasa negatif 11. So, tadi kita tahu bahawa tenaga nuklear adalah satu bentuk tenaga yang sangat besar. Kalau awak tengok slide tadi lah. Sekejap, saya tunjuk Ni. Buku teks silap ke? Buku teks silap ke ni? Large amount of energy. Large amount of energy. Large ni bukan big Big tu big lah. Large maksudnya sangat besar. Tenaga yang sangat besar. So, mana datang perkataan tenaga yang sangat besar ni? Kalau jawapan kita tu just negatif 11. Yang ini contoh kedua negatif 12. Bertambah-tambah kecil. So, mana perkataan besar tadi tu? So, apa yang awak tengah kira sekarang ni adalah tenaga yang dihasilkan apabila reaction itu berlaku untuk satu atom sahaja. Maksudnya ada satu atom hidrogen bergabung dengan satu atom hidrogen 3 menghasilkan tenaga banyak tu. Bayangkan dalam sun itu ada berapa banyak hidrogen yang terlibat. Mesti berjuta-juta lah, berlemon-lemon juta lah. So, kalau satu negatif 12, bayangkan berjuta. Darablah sejuta. Kalau ada 200 juta, darab 200 juta. So, tenaga tu sangat besar. Sama juga dengan ni. Radium 226 ni. Radium 226 ni, dia bukan dalam satu nukleus tu ada satu atom saja yang decay. Dia ada berjuta-juta atom yang sedang decay. So, that number of energy here, darablah dengan berjuta-juta tadi, dapat satu tenaga yang besar. So, buku teks tak silap. Yang kita kira ni adalah untuk satu particular atom. Contoh untuk satu atom saja. So, nuclear reaction tu dia bukan berlaku dekat satu atom tu, dia berlaku dekat banyak. Saya akan cerita lebih lanjut lagi dalam part 3. Terima kasih kerana terus menyokong dan menonton. Jumpa dalam part 3 insyaAllah. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.